Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sofia Balqis binti Megat Muhammad Sofi dari kelas DIPIH 2D. Saya akan menerangkan sedikit mengenai pengenalan negara Australia. Negara Australia merupakan negara Commonwealth, iaitu sebuah negara yang berdaulat yang terdiri daripada daratan benua Australia, Pulau Tasmania dan banyak pulau-pulau kecil. Jumlah populasi penduduk di negara Australia adalah kira-kira seramai 26 juta penduduk. Penduduk di negara tersebut sangat urban dan sangat tertumpu di pesisiran timur. Ibu kota bagi negara Australia adalah Canberra dan bandar terbesar pula adalah Sydney. Kawasan metropolitan utama di negara itu adalah Melbourne, Brisbane, Perth dan Adelaide. Selain itu, sejak zaman koloni, Australia telah menjadi pengimport bahan-bahan pertambangan, produk-produk pertanian serta barang-barang industri bagi pasar Inggeris. Perdagangan luar negara ini dapat dipertimbangkan sebagai kepentingan nasional negara Australia yang utama. Tambahan pula, Australia adalah negara pengeksport daging terbesar di dunia dan merupakan negara pelopor produksi halal di dunia. Australia merupakan negara yang egalitarian di mana pemerintah memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memeluk agama yang ingin mereka anut dan mereka juga berhak untuk tidak memeluk agama. Namun hal ini berbeza dengan produk halal di Australia di mana negara ini yang merupakan pelopor produk halal di dunia dan pemerintah mengikut tanggungjawab di dalamnya. Hukum secara sah dimasukkan untuk dieksport ke negara-negara yang dikuasai oleh orang Islam. Pemerintah Australia amat peduli dengan pelaksanaan halal dan memiliki kepentingan untuk bekerjasama dengan masyarakat Muslim di Australia dalam rangka perniagaan produk halal. Itu sahaja pengenalan Australia daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muniratul Syafiqah binti Abdullah dari DIPIH 2E. Saya akan membentangkan agensi di Australia. Di Australia terdapat 8 jenis agensi, tetapi hanya 2 sahaja saya akan menerangkan di sini. Islamic Coordinating Council of Victoria atau dikenali dengan nama singkatnya ialah ICCV. ICCV ialah Badan Agensi Halal di Australia. Selain itu, ICCV ditubuhkan oleh masjid dan masyarakat di Victoria pada tahun 1992. ICCV juga organisasi bukan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan utama ICCV adalah untuk memudahkan pengeluaran makanan dan seluruh dunia untuk membeli makanan halal. Contohnya, untuk memudahkan orang Muslim yang datang ke negara Australia untuk membeli dan mencari makanan halal dengan mudah. Di samping itu, ICCV adalah organisasi pensijilan halal terbesar di Australia yang melayani pelanggan di seluruh negara. Selain itu juga, ICCV adalah tempat untuk para peniaga untuk memohon sijil halal untuk produk mereka. Justru itu, ICCV juga bertanggungjawab ke atas sertifikasi
aplikasi pemantauan dan pengawasan makanan halal untuk pasaran domestik dan juga pasaran ekspor. Contohnya, ICCV kena memantau syarikat tersebut, cara mereka memproses dan juga menghantar produk makanan tersebut. ICCV juga terdapat pelbagai sektor. Contohnya, sektor perkhidmatan, perniagaan, pemprosesan makanan, pengendalian pengangkutan, penyimpanan sejuk beku. Seterusnya, ICCV mempunyai pasukan kaki tangan pejabat penasihat syariah halal dan jura audit halal yang dedikasi. Selain itu, ICCV memberi edukasi dan pengawasan halal kepada lebih daripada 140 penyembelih halal, penyelia dan pemeriksaan halal yang berdaftar. Akhir sekali, ICCV memainkan peranan penting dalam perniagaan ekspor. Contohnya, cara syarikat tersebut mengekspor daging ke negara yang banyak Muslim. Contohnya seperti negara Malaysia dan juga banyak lagi negara-negara Muslim. Majlis Islam Tertinggi Daging Halal Australia atau dikenali sebagai SISMA adalah organisasi bukan untung. SISMA ini ditubuhkan bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi ia ditubuhkan hanyalah untuk membantu orang Muslim yang datang ke negara Australia. Di samping itu, SISMA didedikasikan untuk mempromosikan makanan halal dan industri makanan. Selain itu, SISMA ada beribu pejabat di Auburn, New South Wales and Queensland, Australia. Produk halal yang diperakui oleh SISMA terdapat di hampir setiap negara. Setiap negara yang kita pergi, kita akan jumpa juga produk SISMA. Macam orang Muslim tidak susahlah untuk cari makanan halal di negara luar. Seterusnya, SISMA juga telah diiktiraf dan disokong oleh organisasi keagamaan dan pemerintahan. Contohnya seperti JAKIM, MUEK dan banyak lagi agensi halal. Ini adalah contoh-contoh produk yang diperakui oleh agensi SISMA dan ICCV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatina Soha binti Abdul Rahim dari kelas 2F. Saya akan menerangkan tentang prosedur Australia. Langkah yang pertama haruslah membuat permohonan untuk mendapatkan kelulusan daripada syarikat AHAA, iaitu Australian Halal Authority Advisor. Untuk permohonan perkhidmatan akreditasi halal dengan lembaran data dan spesifikasi yang berkaitan untuk memudahkan syarikat mereka untuk memberi kelayakanlah untuk mendapatkan sijil tersebut. Yang kedua, pengesahan daripada syarikat AHAA juga untuk dari ahli teknologi makanan Australia Halal Authority Advisor untuk menilai kesesuaian dan juga untuk kesesuaian makanan produk semua tu lah untuk pengguna dan sebagainya. Kalau tak ada
produk yang halal, tidak menggunakan bahan yang terlarang, haruslah mengikut ciri-ciri piawaian untuk mendapat kelulusan sijil tersebut. Okey, langkah yang terakhir ialah sijil. Pengeluaran sijil akreditasi halal sah selama setahun dan diperbaharui selepas itu. Okey, maksudnya dalam tempoh setahun tu diberi ujian ataupun tempoh untuk mengesahkan sijil tersebut, dan seterusnya boleh diperbaharui sijil tersebut untuk syarikat yang membuat permohonan tu lah. Okey, kalau seseorang usahawan nakkan sijil tu, haruslah membuat permohonan pengesahan, audit dan kelulusan, dan barulah mendapat sijil tersebut. Kalau kita harus nak berniaga, apakah kita harus mempunyai sijil untuk memudahkan pelanggan mengesahkan bahawa benda yang mereka nak makan, benda yang mereka nak beli tu halal. Sebab kita sebagai orang Islam kena beli benda yang halal, sebab yang akan menjadi dalam daging kita kalau kita makan benda yang halal. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Naswa binti Abdul Rahim akan menerangkan tentang skim dan untuk syarikat Sufi Islamic Council of Halal Meat in Australia. Sigma tidak pernah menawarkan perundingan sistem pengurusan atau bentuk perundingan lain kepada syarikat atau individu. Mereka juga tidak menawarkan perkhidmatan audit dalaman kepada pelanggan yang disahkan. Jadi kepada pemohon-pemohon yang ingin memohon sijil-sijil tu, mereka tidak akan dapat bantuan daripada segi perundingan sistem, dan juga tidak mendapat bantuan daripada perkhidmatan audit dalaman lah. Okey, seterusnya bagi syarikat Islamic Coordinating Council of Victoria, ICCV adalah badan pensijilan halal terbesar di Australia. ICCV satu-satunya pihak berkuasa yang diakreditasi sepenuhnya oleh Jabatan Pertanian dan Perikanan Australia untuk bahagian ekspor dan import ke semua negara halal. Seterusnya, ICCV satu-satunya perlakuan halal pihak berkuasa dan diakreditasi oleh Kerajaan Australia di semua negeri dan wilayah. Okey, syarikat ini adalah syarikat yang terbesar di Australia. Dalam banyak-banyak syarikat yang kita kenal, kita akan mengetahui tentang syarikat ICCV, iaitu syarikat yang terbesar di Australia lah. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Huwaina binti Azmi dan saya dari kelas DP2M. Okey, dalam bab ini saya akan menerangkan tentang isu produk halal yang berlaku di negara Australia. Isu yang pertama ialah Springbank Australia Mussels. Kalau korang semua nak tahu, mussels itu adalah kupang. Baru-baru ini, mengenai kupang di negara Australia telah tersebar luas di laman sesawang tentang kandungan yang ada dalam produk di negara Australia, dan ia juga telah menyebabkan kegelisahan terutama masyarakat Islam yang cukup sensitif dalam perkara yang membabitkan makanan halal dan haram. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil maklum laporan daripada laman sesawang iaitu Food Standard Australia New Zealand yang bertarikh pada 21 Mac 2016 mengenai pemanggilan membalik produk Springbank Australia Mussels dari syarikat Springbank Seafood Pty Ltd daripada pasaran tempatan Australia kerana ia telah didapati tercemar dengan sejenis biotoksin yang dikenali sebagai diabetic shellfish toxin. Australia yang mempunyai tarikh luput sehingga 14 Februari 2016 dan ia telah dicemari oleh bakteria yang bernama Salmonella. Isu itu telah tersebar di laman sesawang dan KKM telah mengambil tindakan untuk melakukan pemerhatian ke atas isu tersebut. Bagi isu yang kedua pula tentang fresh boycott produk halal. Okey, di Australia tidak mempunyai populasi Muslim yang besar dan ia telah menyukarkan umat Islam untuk mencari makanan yang halal dalam kehidupan mereka di Australia. Akan tetapi, baru-baru ini seorang pengguna Twitter telah berkongsi satu halaman di Facebook
yang memudahkan orang Muslim mencari restoran atau produk yang halal di Australia, iaitu Page Boycott Produk Halal. Dan ia telah jadi rujukan untuk cari produk halal di negara Australia. Justru itu, pada pandangan orang bukan Muslim, daging halal ini tidak perlu disokong kerana cara penyajian dan penyembelihan ia dikatakan kejam dan menyiksa haiwan tersebut. Dan ia dikatakan ada cara yang lebih baik selain sembelih haiwan tersebut. Tidak kira di mana-mana sahaja negara yang bukan majoriti Muslim, pasti akan ada gerakan untuk memboikot produk halal. Okey, bagi solusi isu tersebut, pada saya, bagi masyarakat yang beragama Islam, ia akan menjadi isu yang sangat sensitif. Akan tetapi, pihak Kementerian Kesihatan sentiasa peka dan prihatin terhadap perkara-perkara yang boleh mengancam kesihatan kepada pengguna. Kementerian Kesihatan telah melakukan beberapa tindakan yang sepatutnya dilakukan, seperti memperketatkan lagi prosedur tentang barang yang import dari luar negara. Selain itu, meningkatkan lagi kebersihan semasa memproses sesuatu makanan yang dari import agar tidak melakukan kesilapan yang sama berulang kali. Solusi isu yang kedua ialah, bagi seorang yang beragama Islam, ia amat penting bagi kita untuk memeriksa sama ada makanan yang kita ambil itu halal ataupun tidak. Akan tetapi di Malaysia, hal itu tidak akan menjadi masalah kerana kita mempunyai JAKIM dan memberi pengesahan status halal kepada sesuatu produk maupun makanan. Antara perkara utama yang kita perlu lakukan adalah pada halaman boikot tentang produk halal di Australia, kita sebagai Muslim jangan mudah melenting dengan suatu isu. Akan tetapi, kita perlu bijak menggunakan kembali isu tersebut untuk kebaikan diri kita dan juga untuk penduduk Muslim. Justru itu, kita perlu manfaatkan untuk sesuatu halaman Facebook yang telah memboikot makanan halal untuk kita gunakan semula sebagai sumber maklumat tentang syarikat-syarikat yang mana menjual produk yang makanan dan produk halal. Assalamualaikum, nama saya Fatimah Hana binti Zainuri. Saya dari DP2E. Saya mengambil bahagian cabaran halal di negara Australia dan cabaran dalam solusi di negara Australia. Kita sedia maklum bahawa Australia ialah negara yang maju dan besar, yang rakyatnya adalah bukan orang Islam. Jadi ianya sukar bagi orang Islam untuk mendapatkan makanan halal di negara tersebut. Antara cabaran halal di Australia ialah yang pertama, sukar mendapatkan makanan halal di Australia, negara tersebut. Sebagai contoh, student yang menetap di sana, sukar bagi mereka untuk mendapatkan makanan halal atau sumber makanan yang halal yang boleh dimakan di sana. Yang kedua ialah sukar untuk umat Islam mengetahui status halal sesuatu produk tersebut. Sebagai contoh, snack atau keropok kentang yang dijual di pasar raya di Australia, walaupun ia boleh dimakan bagi umat Islam, tetapi kita tidak tahu ianya halal atau boleh dimakan atau tidak. Yang ketiga ialah tidak tahu cara pemprosesan sesuatu produk, bagaimana ia diproses dan siapa yang proses. Sebagai contoh, daging lembu yang dijual di pasar raya di Australia, walaupun ia boleh dimakan oleh umat Islam, tetapi kita tidak tahu bagaimana ia diproses dan siapa yang menyembelih daging lembu tersebut. Adakah ianya bersih atau sebagainya.
Yang keempat ialah jarang menemui syarikat yang boleh mengesahkan sesuatu produk halal di Australia. Sebagai contoh, di Malaysia kita sendiri mempunyai JAKIM yang boleh mengesahkan sesuatu produk itu halal atau tidak, supaya memberi kesenangan kepada umat Islam untuk mencari makanan yang halal. Tetapi di negara Australia sukar bagi umat Islam untuk mencari sesuatu produk atau makanan yang halal untuk umat Islam. Cabaran halal ni sukar bagi umat Islam kerana luar negara ialah negara yang bebas. Makanan yang tidak halal terlalu banyak kerana Australia mempunyai negara yang penduduknya atau rakyatnya yang bukan dari umat Islam. Jadi umat Islam yang datang di sana sukar untuk mencari makanan. Antara cabaran dalam solusi halal di Australia ialah yang pertama, produk yang sentiasa tular dan tidak tahu tentang status halal suatu produk tersebut. Sebagai contoh cheese yang selalu digunakan dalam masakan. Walaupun cheese kita tidak tahu bahan yang digunakan dalam cheese tersebut atau bahan yang digunakan untuk membuat cheese tersebut. Yang kedua ialah tidak teliti dengan produk dari luar negara atau produk yang diimport ke Malaysia, especially produk dari Australia atau negara-negara yang luas. Sebagai contoh ialah snack atau yang kita sentiasa gunakan seperti cheese. Walaupun cheese bahan yang digunakan dalam cheese seperti susu dan sebagainya, tetapi kita tidak tahu bahan yang ditambah untuk menghasilkan cheese yang lebih sedap dan bahan yang digunakan tu umat Islam tidak boleh ketahui. Yang ketiga ialah bahan yang tidak diketahui bagaimana cara pemprosesan tersebut. Sebagai contoh, daging Australia yang diimport ke Malaysia, kita tidak tahu cara pemprosesan dia. Seperti cabaran halal di Australia tadi, kita tidak tahu cara penyembelihan daging lembu tersebut atau daging kambing. Walaupun ianya halal, walaupun ia boleh dimakan, tetapi cara sembelihan dia dan proses sembelihan dia kita tidak tahu bagaimana di luar negara. Yang keempat ialah logo halal yang palsu. Sebagai contoh keropok yang dijual di pasar raya di Australia, walaupun ia mempunyai logo halal, tetapi kita tidak tahu sahih atau tidak logo tersebut. Ianya membuatkan rasa umat Islam ragu-ragu untuk membeli. Itu saja. Baiklah, kini kita sudah pun berada di penghujung video. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan serba sedikit mengenai negara Australia. Baiklah, Australia merupakan negara yang kaya dengan sumber alam, terisolasi, berpenduduk yang jarang dan bergantung kepada sistem perdagangan dan akses di pasar-pasar internasional yang jauh.
Jadi saya mencadangkan kepada awak semua yang sedang berfikir atau ingin bercuti ke luar negara, saya sarankan untuk awak semua ke negara Australia kerana negara Australia berhampiran dengan negara kita. Seterusnya, kebanyakan daging di Australia adalah halal kerana Australia merupakan pengimport daging halal terbesar di dunia. Jadi janganlah berasa bimbang untuk mencari atau makan daging di sana. Selain itu, terdapat lebih daripada 3 agensi halal di sana, seperti SICMA, ICV, AHA dan lain-lain. Tugas mereka adalah seperti JAKIM di Malaysia, iaitu tugas mengeluarkan sijil halal, mengesahkan kehalalan sesuatu produk. Baiklah, itu saja daripada kami, kumpulan Australia bagi subjek pengenalan kepada industri halal yang dididik oleh Miss Fatin Afika. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.